Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Hazinat binti Muhammad Yunus, pakar obstetrik and gynecology serta pakar kesuburan Thomson Hospital, Kota Damansara. Selalunya wanita subur sekali dalam tempoh 28 ke 32 hari. Jadi apabila wanita mengalami period kitaran haid sekitar 3 bulan, bermaksud wanita tersebut mungkin subur sekali dalam tempoh 3 bulan. Secara umumnya ini tidak mendatangkan masalah, tetapi sekiranya wanita tersebut mempunyai perancangan untuk hamil ataupun mendapat zuriat, maka wanita tersebut perlu berjumpa doktor untuk mendapat siasatan atau penanganan lebih lanjut. Okey, selalunya apabila wanita selepas berkahwin, mereka mengalami perubahan secara sama ada fizikal ataupun emosional. Mereka boleh menghadapi masalah gangguan kitaran haid buat sementara waktu. Tetapi sekiranya gangguan kitaran haid itu terlalu panjang atau semakin teruk, maka wanita perlu berjumpa doktor untuk mengenal pasti apa masalah. Tetapi kebanyakan kes ia disebabkan berlaku pertambahan berat badan selepas berkahwin. Jadi wanita perlu mengawal berat badan mereka walaupun selepas mereka berkahwin. Cairan ataupun lendiran vagina yang seperti putih telur sebenarnya normal bagi wanita pada masa mereka hampir kepada waktu subur. Tetapi cairan ini biasanya sehingga 4 hari sahaja. Sekiranya lebih daripada 4 hari, maka itu perlu dilihat sama ada wanita tersebut mempunyai masalah atau tidak. Bolehkah kita mengurangkan cairan vagina ini? Selalunya cairan vagina dipengaruhi oleh pemakanan, aktiviti ataupun stress factor. Bagi mereka yang stres, mungkin cairan vagina itu akan berkurangan. Bagi yang mengalami dehidrasi, demam atau sebagainya, cairan berkurangan. Tetapi sekiranya anda tidak mengalami masalah seperti ini, masih lagi cairan tu anda rasa ianya berlebihan, anda tidak boleh mengurangkan cairan tersebut kerana ini berlaku secara semula jadi. Cairan yang hampir pada waktu subur hanya boleh dikurangkan dengan pengambilan hormon seperti pil perancang. Ini kerana apabila mengambil pil hormon atau pil perancang, anda tidak akan mengalami tempoh subur ataupun tidak ada ovulasi berlaku. Jadi cairan itu tidak akan terjadi. Pertama, kegatalan vagina selalunya berlaku apabila terdapat jangkitan kulat ataupun jangkitan fungal yang kita namakan candida. Jangkitan ini selalunya dia dalam bentuk ketulan putih berketul-ketul seperti susu basi ataupun seperti cheese-like material. Jadi apabila anda melihat cairan seperti ini atau linderan seperti ini, anda perlu mengambil ubat, dan selalunya ubat ini boleh didapati daripada doktor. Yang kedua, sebab kegatalan adalah alahan. Sama ada selalu penyebab alahan di antara sebabnya adalah pemakaian feminine wash, pemakaian panty liner yang mungkin tidak sesuai bagi anda. Yang ketiga, mungkin disebabkan pemakaian panties yang materialnya tidak sesuai, yang memerangkap peluh dan sebagainya, menyebabkan anda mendapat kegatalan. Sekiranya anda mempunyai masalah ini, cuba ubah atau adjust benda-benda berikut dan kemudian barulah kita lihat sama anda perlu mengambil ubat atau tidak. Vagina rejuvenation treatment adalah trend yang berlaku sekarang. Secara perubatan, sebenarnya ia tidak perlu, melainkan anda ada masalah perubatan. Sebagai contoh, sekiranya pada usia yang lanjut ataupun hampir kepada menopause,
anda mengalami masalah yang sukar untuk kawal air kencing apabila anda batuk, angkat sikit berat, ada air kencing terkeluar. So di sini menunjukkan otot bahagian pelvik tu lemah selepas mungkin selepas kelahiran anak dan sebagainya. Yang kedua, ada wanita mereka merasa bahawa bahagian vagina mereka tu berat disebabkan rahim yang sedikit jatuh disebabkan proses kehamilan dan juga delivery ataupun beranak. Jadi wanita tersebut mungkin mendapat faedah dengan rawatan seperti ini. Selain daripada tu, secara perubatan tidak ada indikasi untuk melakukan rawatan ini, melainkan secara individu, di mana individu itu mungkin suka sekiranya bahagian vagina itu ketat dan sebagainya. Kerana sekarang pendapat sekarang ni, kenapa kita nak jaga muka sahaja dan bahagian badan kita? Kita perlu juga menjaga bahagian sulit kita untuk kekal sihat. So bila melakukan selain daripada rawatan vagina rejuvenation, ingat kita perlu melakukan Kegel exercise ataupun senaman otot pelvik sebagai permulaan dan kemudian barulah pergi kepada vagina rejuvenation.